Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan kajian kes yang terbahagi kepada dua, iaitu fasa A, pembentukan model kompetensi, dan fasa B, amalan penilaian kompetensi. Kajian kes ini adalah berdasarkan subjek penilaian dan pengukuran berasaskan keterampilan pekerjaan bagi tugasan kumpulan. Seterusnya, terdapat 6 orang ahli kumpulan termasuk saya, Auni Tasnim, dan Adiana Farisha, Khairul Amin, Syazwanuddin, Azlin Ashikin dan Syafiq Zairi. Jabatan Pembangunan Kemahiran di bawah Kementerian Sumber Manusia merupakan sebuah jabatan yang bertujuan untuk merumus, menggalakkan serta menyelaras strategi dan program latihan kemahiran selaras dengan keperluan perkembangan teknologi dan ekonomi negara. Sebelum ini, Jabatan Pembangunan Kemahiran ataupun JPK lebih dikenali sebagai MLVK. MLVK merujuk kepada Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan. Nama MLVK telah ditukarkan kepada JPK setelah Akta Pembangunan Kemahiran Kebangsaan 2006 iaitu Akta 652 berkuat kuasa mulai 1 September 2006. Antara fungsi utama JPK ini adalah Persijilan Kemahiran Malaysia atau lebih dikenali sebagai Sijil Kemahiran Malaysia SKM. SKM boleh didapati dengan pelbagai kaedah, antaranya melalui latihan di institut yang diiktiraf ataupun SLDN iaitu Sistem Latihan Dual Nasional iaitu melalui orientasi industri dan perintisan. Yang ketiga, SKM juga boleh didapati melalui pentauliahan pencapaian terdahulu. Kebiasaannya, guru-guru kemahiran menggunakan PPT ini bagi mendapat SKM. Selain daripada Persijilan Kemahiran Malaysia, Standard Kemahiran Pekerja Kebangsaan ataupun National Occupational Skill Standard atau akronim dia NOSS merupakan sebuah fungsi juga di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran di mana standard ini akan menyelaraskan kemahiran-kemahiran tertentu yang perlu dicapai bagi pekerja dalam pembangunan kemahiran serta ia dapat memberi manfaat kepada majikan dan pekerja di dalam industri. Seterusnya, NOS ini merupakan sebuah dokumen yang tersusun menggariskan beberapa kemahiran dan keterampilan yang diperlukan oleh seorang pekerja mahir di dalam sesuatu bidang. Senarai NOS yang terdapat di dalam sesebuah dokumen ini dikenali sebagai Daftar Standard. Daftar Standard ini telah diluluskan oleh Majlis Pembangunan Kemahiran Kebangsaan iaitu MPK mengikut bidang dan tahap pekerjaan bagi kepentingan industri dan latihan. Antara komponen yang digariskan di dalam dokumen ini adalah untuk menjadi panduan kepada majikan, pekerja dan industri bagi menilai prestasi serta dapat digunakan dalam meningkatkan kualiti di dalam sesuatu bidang pekerjaan. Di dalam dokumen daftar standard ini, kesemua senarai NOS dapat dibahagikan mengikut bahagian dan kumpulan mengikut bidang-bidang tertentu. Kumpulan 5 telah memilih bidang pekerjaan berkaitan industri elektrik di dalam senarai NOS untuk menjalankan kajian kes. Kajian kes ini dijalankan bagi mengetahui proses penilaian dan pengukuran berdasarkan kompetensi dan keterampilan pekerjaan di dalam bidang ini di dalam sesebuah industri. Di dalam senarai NOS, industri elektrik merupakan sektor di bahagian pembinaan dan bahagian aktiviti pembinaan khusus di dalam kumpulan aktiviti pemasangan elektrik, paip dan pembinaan lain. Kesemua tahap yang terdapat di dalam bidang industri elektrik ini mempunyai 5 dan tahap yang paling terendah adalah tahap 2 iaitu pemasangan penyelenggaraan elektrik satu fasa. Tahap ketiga adalah pemasangan dan penyelenggaraan elektrik 3 fasa. Tahap keempat adalah pemasangan penyelenggaraan elektrik voltan rendah dan akhir sekali tahap yang paling tinggi iaitu tahap 5
sistem pengagihan dan penjanaan tenaga elektrik voltan rendah. Di dalam kajian kes kami, tahap 2 menjadi fokus utama iaitu pemasangan dan penyelenggaraan elektrik satu fasa. Assalamualaikum. Saya akan menerangkan mengenai tahap kompetensi yang terdapat dalam NOS. Kebiasaannya, ianya mempunyai 5 tahap mengikut skop bidang pekerjaan tertentu. Pada slide ini, saya akan menerangkan tentang tahap 5 iaitu sistem pengagihan dan penjanaan tenaga elektrik voltan rendah. Pada tahap ini, pemasangan dan penyelenggaraan peranti perlindungan voltan rendah ialah proses khusus untuk membawa kepada kejayaan pemasangan dan penyelenggaraan peranti perlindungan seperti transformer arus, transformer voltan, overload relay dan sebagainya mengikut SOP dan spesifikasi serta peraturan yang betul dan tepat. Setelah menyelesaikan kompetensi ini, pelatih akan menguasai 3 perkara, iaitu yang pertama, pelan pemasangan dan penyelenggaraan peranti voltan rendah. Yang kedua, melaksanakan perlindungan peranti voltan rendah. Yang ketiga, melaksanakan penyelenggaraan peranti voltan rendah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya hari ini akan menerangkan tahap yang keempat. Jadi, kita tahu bahawa model kompetensi di dalam NOS ada 4 tahap, di mana saya akan membentangkan tahap yang keempat, iaitu saya akan membentangkan tentang penyelenggaraan dan pemasangan kotak switch utama voltan rendah. Jadi, untuk kompetensi ini, penerangan ini adalah dia perlu memasang dan menyelenggara papan switch voltan rendah dengan proses dan memasang menyelenggara papan switch dengan bekalan yang di atas 100 ampere dan tidak melebihi 1 kV mengikut spesifikasi prosedur latihan dan SOP yang telah ditetapkan. Okey, jadi untuk tahap ini adalah objektif dia, sekiranya seorang pelatih itu mencapai kompetensi yang diinginkan, dia haruslah dapat melakukan 3 objektif utama, iaitu yang pertama melakukan pelan pemasangan dan penyelenggaraan papan switch voltan rendah, dan yang kedua melakukan pemasangan papan switch voltan rendah, dan yang ketiga adalah melakukan penyelenggaraan papan switch voltan rendah. Okey, jadi kita pergi ke yang seterusnya. Seterusnya adalah tahap ketiga, iaitu pemasangan dan penyelenggaraan elektrik 3 fasa. Tahap 3 ini ialah kecekapan untuk mengekalkan kebolehpercayaan sistem elektrik 3 fasa dan untuk memperbaiki atau menggantikan sebarang kerosakan. Tahap ini proses khusus yang membawa kepada kejayaan untuk menyediakan keperluan kerja penyelenggaraan, melaksanakan kerja penyelenggaraan dan menyediakan laporan kerja penyelenggaraan. Pelatih yang telah menyelesaikan unit kompetensi ini akan menguasai 3 kompeten, iaitu menyediakan keperluan kerja penyelenggaraan, melaksanakan kerja penyelenggaraan dan yang terakhir, menyediakan laporan kerja penyelenggaraan. Okey, untuk yang seterusnya saya akan menerangkan tentang tahap yang kedua, iaitu penyelenggaraan pendawaian satu fasa. Jadi untuk level 2 ini, penerangan kompetensi ini adalah penyelenggaraan sistem pendawaian satu fasa dapat diterangkan melalui keupayaan untuk melakukan penyelenggaraan sistem pendawaian satu fasa bagi mengekalkan ketahanan dan menukar kerosakan pada sistem. Jadi hasil daripada kompetensi ini ia adalah dapat melakukan kerja sistem pendawaian satu tunggal bagi memastikan sistem beroperasi dalam keadaan optimum. Okey, di mana seseorang yang dapat mencapai kompetensi dalam pendawaian sistem satu fasa ini, dia dapat membaiki kerosakan pada pendawaian satu fasa, dia dapat mengekalkan ketahanan sistem tersebut dan dia juga dapat mengekalkan operasi sistem pada tahap yang optimum. Maknanya sistem tak akan rosak lah. Dia boleh mengawal kerosakan sistem tersebut dan memastikan sistem jalan lancar pada tempoh yang tertentu. Jadi objektif daripada kompetensi pelajaran ini, kalau seorang pelatih dapat menguasai kompetensi ini, maka dia dapat melakukan 3 perkara, iaitu melakukan penyelenggaraan pendawaian satu fasa,
melakukan penyelenggaraan perbaikan pada sistem pendapatan satu fasa, dan yang ketiga adalah melakukan penyelenggaraan pencegahan pada sistem pendapatan satu fasa. Okey, itu saja dari saya. Kita akan ke tahap yang seterusnya. Untuk bahagian seterusnya, saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan profesi industri elektrik, tempatan dan juga dunia. Pertama sekali, industri elektrik ini merupakan salah satu sektor utama dalam sektor pengkilangan sama ada di Malaysia maupun di luar negara, iaitu untuk membekalkan tenaga elektrik ke rumah atau ke premis perniagaan. Selain itu, industri elektrik juga menyediakan tenaga kerja untuk mengendalikan mesin, alat dan peranti. Industri elektrik akan membangunkan sistem baru dan menguruskan sistem yang sedia ada dengan keperluan elektrik yang sentiasa berubah sehingga sekarang. Manakala kemahiran analitik yang cemerlang dan pemahaman yang menyeluruh mengenai peraturan keselamatan sangat diperlukan oleh seseorang individu untuk bekerja dalam sektor ini. Industri elektrik ini mempunyai rangkaian aplikasi yang tidak terhad. Oleh itu, banyak peluang pekerjaan yang disediakan dalam sektor industri elektrik ini. Khususnya berkaitan dengan laluan kerjaya bagi profesionalisme jurutera elektrik. Yang pertama, melalui sekolah kemahiran. Kebiasaannya, sekolah kemahiran akan menawarkan program dalam teknologi elektrik, kemudian dan operasi logik kuasa. Seterusnya, melalui kolej komuniti. Kebiasaannya, kolej komuniti akan menawarkan diploma berkaitan dalam teknologi kejuruteraan elektrik dan juga bidang lain. Program-program ini menyediakan pendidikan yang lebih komprehensif daripada sekolah kemahiran dan boleh membawa ke arah alam pekerjaan yang betul. Laluan kerjaya seterusnya untuk menjadi seorang jurutera elektrik iaitu melalui universiti. Universiti ini kebiasaannya menawarkan ijazah sarjana muda dan sarjana dalam kejuruteraan elektrik. Program-program ini menyediakan pendidikan dan latihan yang paling mendalam dalam bidang ini. Terdapat juga laluan latihan dan CJ yang disediakan. Antaranya adalah kursus latihan juru elektrik, kursus latihan pekerja talian kuasa dan kursus latihan penjanaan elektrik. Selanjutnya adalah penerangan berkaitan kursus latihan bagi 3 pekerjaan yang berbeza. Yang pertama, juru elektrik. Ia biasanya memerlukan 4 tahun latihan dan lulus peperiksaan kebangsaan. Yang kedua adalah pekerja talian kuasa. Program ini biasanya merangkumi topik seperti keselamatan, pendakian dan pembinaan dan penyelenggaraan talian kuasa atas. Dan yang terakhir sekali adalah penjanaan elektrik. Kursus ini memberi gambaran yang menyeluruh tentang jenis penjanaan elektrik yang berbeza. Sebagai contoh, bahan api fosil, nuklear, hidro dan banyak lagi. Di sini saya sertakan beberapa contoh pekerjaan dalam industri elektrik. Yang pertama adalah juru elektrik. Juru elektrik perlu memasang, menyelenggara dan membaiki sistem elektrik. Yang kedua adalah mandu elektrik. Mereka berperanan mengawasi kru penjaga garisan semasa mereka menyelenggara talian kuasa. Yang ketiga adalah pemasang elektrik. Pemasang elektrik perlu meletakkan komponen dalam peranti elektrik bagi memastikan mesin beroperasi dengan berkesan. Seterusnya adalah pereka bentuk elektrik. Mereka bentuk litar elektrik untuk sistem kuasa. Yang seterusnya, pengurus pembinaan. Pengurus pembinaan mengawasi kerja di tapak pembinaan termasuk pemasangan sistem elektrik. Yang seterusnya, pengurus projek elektrik iaitu
menganggarkan kos ramalan, membuat jadual dan melaporkan status projek kepada pengurusan peringkat atasan. Dan yang terakhir sekali adalah jurutera elektrik. Jurutera elektrik akan mereka bentuk dan membina sistem komponen elektrik yang baru. Okey, seterusnya mari kita kenali profesion industri elektrik di Malaysia melalui sumbangan industri elektrik kepada sektor pengkilangan negara adalah sebanyak 31%, nilai ekspor negara sebanyak 48.7% dan guna tenaga sebanyak 33.7%. Manakala dalam bidang kepakaran pula, juruteknik elektrik merupakan pekerjaan berkaitan pemasangan elektrik satu fasa yang merangkumi lukisan elektrik, pendawaian domestik dan industri, membaik pula kerosakan, penyelenggaraan elektrik, pengunjang elektrik dan motor satu fasa. Saya Azli Ashikin akan teruskan pada langkah yang keempat, iaitu kompetensi teknikal. Kompetensi teknikal adalah satu set pengetahuan, kemahiran dan kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam bidang tertentu. Ia melibatkan pengetahuan teori, konsep dalam bidang kerja. Kemahiran teknikal melibatkan kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan menggunakan peralatan, tangan, teknik dan prosedur yang sesuai. Kesemua aspek ini adalah penting untuk memastikan individu memiliki kompetensi teknikal yang lengkap dan mampu menjalankan tugas dengan baik dalam bidang kerja. Bagi memenuhi senarai kompetensi teknikal yang diperlukan, pekerja perlu mengikuti kursus atau program yang diiktiraf supaya mereka dapat memperkuatkan lagi kemahiran mereka. Secara tidak langsung, mereka dapat mengikuti perkembangan semasa dalam industri ataupun syarikat. Penetapan piawaian bagi pendawai elektrik yang diiktiraf antarabangsa adalah Persatuan Kontrak Elektrik Kebangsaan atau dikenali sebagai NECA yang memperjuangkan kemahiran teknikal dalam industri elektrik. Oleh itu, dapat membuka peluang kepada para pendawai elektrik untuk menerima latihan dan kemahiran teknikal. Okey, antara senarai kompetensi teknikal yang diperlukan adalah dapat mengenal pasti kerosakan elektrik, iaitu troubleshoot, melakukan pendawaian elektrik, mengamalkan keselamatan elektrik seperti memakai peralatan pelindungan peribadi iaitu PPE, memasang pemutus litar RCCB, dapat menganalisis gambar rajah pendawaian, bermakna ia dapat mentafsir gambar rajah tersebut, menguji litar pendawaian elektrik sebelum disahkan oleh pendawai bertauliah dan boleh mengira beban elektrik. Akhir sekali adalah langkah 5, iaitu kompetensi generik. Kompetensi generik terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah definisi kompetensi generik. Kompetensi generik ini juga merupakan satu set kemahiran yang membolehkan individu melaksanakan pekerjaan dengan baik atau cemerlang. Menurut Mar Gomez Evangelina Aranda 2017 mengatakan, kompetensi generik adalah pengetahuan dan sikap yang boleh digunakan dalam situasi profesional yang berbeza. Yang kedua, ini adalah merupakan senarai kompetensi yang berkaitan dengan kemahiran teknikal, iaitu kebolehan menyelesaikan masalah, berdisiplin, kebolehan belajar, berdikari, kebolehan bekerja dalam pasukan, komunikasi dan bertulis, tanggungjawab dan membuat keputusan, dan akhir sekali penyelesaian masalah. Yang ketiga, dalam konteks pekerjaan yang spesifik, iaitu berdasarkan hasil kajian yang dilaksanakan DUZR 2021, didapati keputusan kecakapan utama yang paling penting terhadap graduan CZ untuk pengambilan pekerja ialah pengetahuan dan kemahiran untuk menyelesaikan masalah dan berkomunikasi. Okey, untuk fasa B saya akan menerangkan tentang amalan penilaian kompetensi, iaitu di mana untuk pengenalannya adalah dari segi kajian kami ini, objektifnya adalah kami nak mengenal pasti kemahiran dan kecekapan yang diperlukan bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan dan pendawaian elektrik dalam syarikat Teknotek.
Okey, jadi dalam kajian kami ini kami menggunakan kaedah kualitatif, iaitu kaedah fenomenologi, iaitu sejenis salah satu kaedah dalam kualitatif, iaitu melalui temu bual. Jadi kumpulan sasaran kami dalam temu bual kali ini adalah pekerja syarikat Stecnotec lah, kerana kami memilih syarikat tersebut untuk melakukan proses temu bual disebabkan kajian kami ini adalah berkaitan dengan penyelenggaraan elektrik. Jadi kenapa kami memilih syarikat Stecnotec adalah disebabkan oleh mereka adalah sebuah syarikat yang berpengalaman dalam kerja-kerja penyelenggaraan elektrik, dan mereka adalah sebuah syarikat yang berpekalan di Ampang, Selangor, dan mendapat kontrak melakukan penyelenggaraan di beberapa buah syarikat yang terkenal lah, seperti di Petronas dan di Universiti Teknologi Malaysia juga mereka melakukan kerja penyelenggaraan di sini. Jadi mereka juga adalah sebuah syarikat yang amat berpengalaman lah dalam kerja-kerja seperti ini dan telah beroperasi lebih daripada 10 tahun dalam bidang ini. Okey, jadi yang seterusnya saya akan membentangkan tentang kompetensi lah, di mana mengikut International Standard Organisation, kompetensi merupakan satu hal yang berkaitan dengan kemampuan dan keterampilan individu untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jadi bahasa mudahnya, kompetensi ini adalah satu kriteria yang diperlukan dalam sesuatu bidang yang harus dicapai sekiranya seseorang ingin berjaya atau mendapat kelulusan dalam suatu bidang tersebut, dan dia diiktiraf oleh satu badan dalam bidang yang diceburi. Jadi untuk kompetensi di elektrik ini, di dalam negara ini, dia telah mengadakan latihan vokasional di mana terdapat beberapa institut kemahiran yang kita boleh ambil untuk mencapai, untuk diiktiraflah sebagai seorang yang juruteknik yang bertauliah, di mana latihan vokasional seperti di kolej vokasional atau di institut kemahiran negara, di mana latihan vokasional di negara ini telah mengalami reformasi, iaitu perubahan yang agak besar, di mana objektif daripada latihan vokasional yang baru ini adalah, yang pertama, dia ingin meningkatkan lagi kualiti latihan vokasional di negara ini, dan yang kedua, dia ingin menambah baik latihan vokasional yang bersesuaian dengan kehendak industri pada masa kini lah. Dan yang ketiga ialah dia ingin membolehkan pelajar mendapat ilmu dan kemahiran vokasional dari luar negara, serta melengkapkan lagi diri pelajar dalam memenuhi kriteria industri. Maknanya dia mengambil latihan vokasional dicampurkan dengan latihan vokasional di luar negara. Maknanya pelajar-pelajar yang melahir daripada latihan vokasional ini, dia dapat juga memasuki kilang-kilang antarabangsa, di mana dia orang dah capai satu standard yang telah diiktiraf oleh global. Dan yang terakhir adalah dia meningkatkan lagi penyediaan latihan vokasional dalam negara. Okey, jadi untuk latihan vokasional ni dia berasaskan model competency based learning, di mana setiap tahap memerlukan amali dan akan diselia oleh penyelia yang berkelulusan lah. Okey, jadi untuk kompetensi dalam bidang elektrik ini, dia harus mematuhi kriteria yang ditetapkan oleh Badan Suruhanjaya Tenaga lah, di mana dia terdapat peraturan-peraturan elektrik seperti Peraturan Elektrik 1999, Kod Grid Nasional 2003, dan ada lagi lah peraturan-peraturan elektrik yang lain, di mana kalau di dalam negara kita ini, badan yang bertanggungjawab dalam menguruskan hal-hal berkaitan elektrik ni adalah Suruhanjaya Tenaga, di mana dia adalah yang mengeluarkan peraturan dan spesifikasi yang akan ditetapkan. Dan Tenaga Nasional, di mana badan ini adalah badan yang menguruskan grid rangkaian nasional di negara ini, dan dia akan supply kepada setiap rumah dan kilang. Okey, seterusnya adalah penilaian. Jadi saya akan mentangkan tentang penilaian, di mana penilaian ini seperti yang kita tahu, dia bertujuan untuk memastikan setiap pelatih di dalam bidang-bidang suatu bidang mencapai kriteria yang ingin dikehendaki dan disenaraikan di dalam NOS, di mana NOS ni merupakan singkatan kepada National Occupational Skill Standard, yang mana dia merupakan satu modul yang dibangunkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Negara, di mana dia orang akan senaraikan setiap kompetensi atau objektif untuk dicapai
sekiranya seseorang ingin mendapat kelulusan, di mana dalam NOS ni dia bukan berkaitan elektrik sahaja, dia berkaitan dengan semua jenis kemahiran yang terdapat dalam industri negara ini. Jadi terdapat dua kategori penilaian yang biasa dilakukan, iaitu pertama adalah penilaian di tempat kerja oleh supervisor sendiri, dan yang kedua adalah penilaian di tempat kerja oleh supervisor sendiri bersama dengan orang luar. Okey, jadi dalam penilaian ini kita dapat lihat semua tak semestinya di kawasan industri saja. Di college vocational pun kita pada mulanya pelajar akan dinilai oleh guru-guru mereka, dan seterusnya pada tahap amali peperiksaan mereka akan dinilai oleh penilaian luar lah. Jadi penilaian ini dilakukan secara umum, terdapat daripada sekolah, dari tahap yang sekolah ke tahap yang lebih tinggi lah. Jadi faedah penilaian ni adalah dia untuk yang pertama memastikan standard kompetensi dicapai, dan yang kedua dia adalah ingin melahirkan tenaga kerja yang profesional. Okey, yang seterusnya adalah contoh penilaian. Jadi setiap pelajar kalau yang mengambil latihan industri, dia akan diwajibkan untuk melakukan buku log, di mana dalam buku log tu dia akan mengandungi 3 perkara utama lah, iaitu yang pertama aktiviti tugasan harian, dan yang kedua adalah pengalaman kerja, dan yang ketiga adalah tempoh bekerja. Okey, jadi dalam buku log ni apabila sejak ditulis, para pelajar akan memberikan kepada penyelia lah, supervisor yang bertanggungjawab, iaitu di industri satu, dan kalau seorang pelajar itu dia akan ada satu penyelia di seorang cikgu lah yang akan datang untuk menyelia mereka. Jadi cikgu tu juga akan melihat buku log yang telah ditulis, sama ada buku log itu memuaskan atau tidak. Jadi sebagai contoh penilaian yang terdekat lah, di mana sepanjang pengalaman saya sebagai cikgu praktikal di college vocational, saya dapat melihat penilaian di SKM, kelas SKM di mana tahap 3, dia orang pelajar-pelajar ingin mengambil SKM tahap 3, di mana para pelajar ni bermula ni dia orang akan buat amali yang akan diajar oleh guru mereka, dan amali itu akan dibuat secara individu, dan guru mereka akan menilai sama ada amali mereka itu mematuhi spesifikasi dan lulus untuk ke amali seterusnya. Jadi apabila mereka telah mencapai satu tahap yang diinginkan dan menyiapkan beberapa amali, mereka akan melalui satu fasa peperiksaan lah, di mana mereka akan diberikan soalan dan mereka diminta untuk menyiapkan amali tersebut. Dan yang kali ini mereka akan dinilai oleh penyelia luar atau guru-guru kualifikasi luar yang mempunyai kelulusan untuk meluluskan amali-amali ini. Dan sekiranya mereka berjaya dalam tempoh 2 tahun, mereka akan mendapatkan sijil kemahiran Malaysia tahap 3, dan mereka boleh menjalankan pendawaian-pendawaian kecil lah, yang pendawaian-pendawaian mengikut spesifikasi SKM tahap 3. Oleh kerana syarikat yang kami pilih berkaitan dengan pendawaian elektrik, saya akan terangkan sedikit berkaitan dengan elektrik. Elektrik merupakan sejenis tenaga yang boleh terbentuk pada satu kawasan. Ianya juga merupakan tenaga yang mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila elektrik berada pada satu kawasan, ia dikenali sebagai elektrik statik. Manakala apabila elektrik itu bergerak, ia dikenali sebagai arus elektrik. Contoh penggunaan elektrik ialah menyalakan lampu rumah untuk tujuan memasak makanan, menghidupkan komputer, televisyen dan lain-lain alat elektrik dan elektronik. Selanjutnya, saya akan menerangkan dengan lebih terperinci berkaitan dengan syarikat yang kami pilih, iaitu syarikat Steno-Tech Sendian Berhad atau lebih dikenali sebagai STSB. Syarikat Steno-Tech Sendian Berhad menyediakan binaan reka bentuk yang luas, pengurusan pembinaan dan perkhidmatan kontrak kepada banyak agensi kerajaan, pihak berkuasa tempatan dan banyak lagi. Syarikat Steno-Tech sejak 1998
sentiasa muncul sebagai penyedia pilihan dalam bidang pengurusan fasiliti. Syarikat Stekno Tech Sedia Berhad telah memperbagaikan dalam bidang sistem audiovisual bersepadu, perkhidmatan IT dan multimedia, operasi dan penyelenggaraan dalam sektor minyak dan gas. STSB juga merupakan penyedia yang cekap dalam bidang pameran dan program. Syarikat ini bukan sahaja menyediakan perkhidmatan penyelenggaraan pendawaian elektrik, malah ia juga memperbagaikan lagi perkhidmatan seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. Hal ini dicapai dengan pematuhan tegar kepada piawaian integriti di semua peringkat di seluruh syarikat STSB. Perkhidmatan telah syarikat Stekno Tech Sedia Berhad terbahagi kepada 4. Yang pertama adalah pengurusan fasiliti. Antara contoh perkhidmatan yang ditawarkan dalam pengurusan fasiliti ini adalah operasi dan kemudahan penyelenggaraan. Yang kedua, sistem pengurusan penyelenggaraan berkomputer CMMS menggunakan Y-Cloud X. Yang ketiga, kejuruteraan mekanikal dan elektrik. Yang keempat, penyelenggaraan sistem HVAC. Yang kelima, penyelenggaraan dan operasi sistem tenaga. Dan yang terakhir sekali adalah ujian dan pemeriksaan penggera kebakaran. Perkhidmatan teras kedua yang ditawarkan oleh syarikat Stekno Tech Sedia Berhad adalah pengurusan dan pembinaan projek. Syarikat Stekno Tech Sedia Berhad akan memastikan pelanggannya mengetahui dan memahami tentang keperluan khas pembinaan untuk pelbagai jenis kemudahan. Syarikat ini juga akan mewujudkan alat dan garis panduan yang terbukti bagi memastikan aspek kesihatan, keselamatan dan persekitaran tidak terjejas. Perkhidmatan terah yang seterusnya adalah minyak dan gas HVAC. Syarikat Stekno Tech Sedia Berhad menyediakan perkhidmatan rangkaian kompresi kepada pesisir, luar pesisir dan industri di seluruh negara. Antara contohnya adalah tinjauan prestasi, konsep reka bentuk yang terperinci, bekalan, pemasangan, pentawilahan, penyelenggaraan dan pembaikan sistem pemanasan, pengudaraan, penyaman udara dan penyedukan HVAC. Selain itu juga, syarikat Stekno Tech Sedia Berhad menawarkan nasihat yang saksama tentang semua aspek keperluan sistem pemanasan, pengudaraan, penyaman udara dan penyedukan dan mengesyorkan peralatan daripada pelbagai pengeluaran. Perkhidmatan terah yang terakhir adalah pameran interaktif. Antara contoh perkhidmatan yang ditawarkan dalam pameran interaktif adalah pembangunan prototipe, fabrikasi, bekalan penghantaran, pemasangan dan pentaulihan pameran sains interaktif. Selain itu juga, syarikat STSB membekalkan dan memasang pameran interaktif dan kerja naik taraf kepada pameran yang sedia ada. Di samping itu juga, syarikat Stekno Tech Sedia Berhad juga menawarkan reka bentuk dan binaan pameran interaktif dan kerja bersekutu. Akhir sekali, mereka juga akan mencadangkan pembangunan pameran angkasa dan naik taraf pelbagai pameran. Seterusnya, saya akan terangkan sedikit latar belakang individu yang telah kami menemubual untuk mengetahui model kompetisi syarikat Stekno Tech Sedia Berhad. Individu tersebut adalah Encik Faris bin Zulkifli. Beliau merupakan pengurus syarikat Stekno Tech Sedia Berhad, cawangan Universiti Teknologi Malaysia. Tempoh perkhidmatan beliau dalam syarikat ini adalah selama 14 tahun, iaitu bermula pada tahun 2010 sehingga tahun 2023. Beliau pernah berkhidmat sebagai perunding syarikat selama 4 tahun dan sebagai kontraktor selama 5 tahun. Setelah tempoh itu, beliau kini merupakan subkom di syarikat Stekno Tech Sedia Berhad. Sedikit info berkenaan beliau. Beliau merupakan lepasan diploma kejuruteraan elektrik kuasa
pada tahun 2000 di Institusi Kemahiran Marat IKM Johor Bahru. Syarikat Stekno Techson yang berhad cawangan Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru menawarkan perkhidmatan penyelenggaraan dan pemasangan elektrik satu fasa. Oleh itu, saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan pendawaian elektrik satu fasa. Sistem pendawaian elektrik satu fasa ini merupakan situasi di mana kuasa yang dibekalkan menggunakan satu darah sahaja dan volta yang dibekalkan adalah berbeza secara berkali. Penyelenggaraan merujuk kepada aktiviti yang dilaksanakan untuk memelihara, menjaga, mengendali dan mengawal selia bangunan, kemudahan, kelengkapan, perkhidmatan bangunan dan persekitarannya bagi memenuhi piawaian semasa, mempertahankan utiliti dan nilai fasiliti kemudahan serta selamat untuk digunakan. Penyelenggaraan elektrik satu fasa terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama adalah penyelenggaraan mencegah kerosakan atau lebih dikenali sebagai preventive maintenance. Kebiasaannya, penyelenggaraan ini dilakukan sebelum litar elektrik mengalami kerosakan. Yang kedua adalah penyelenggaraan membaiki kerosakan atau dikenali sebagai breakdown maintenance. Penyelenggaraan ini dilakukan setelah litar elektrik mengalami kerosakan yang dilakukan oleh pengguna elektrik. Sebagai seorang juruteknik elektrik satu fasa, perlulah mengetahui jenis-jenis kerosakan pendawaian elektrik. Sebagai contoh, litar pintas. Yang kedua adalah litar bocor ke bumi. Yang ketiga, litar buka. Dan yang terakhir sekali adalah kerosakan alat-alat pelindung arus yang berlebihan. Saya akan teruskan pula pada bahagian kompetensi industri elektrik. Seperti yang kita sedia maklum, institusi latihan vokasional ditubuhkan untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir dalam bidang teknikal. Hal ini dapat dilihat kerajaan Malaysia aktif memperjuangkan usaha pembangunan kompetensi melalui entiti seperti Kementerian Sumber Manusia dan Program Pembangunan Sumber Manusia. Dengan adanya NOS, dapat menggariskan keterampilan di mana pekerja perlu mahir dalam bidang supaya dapat menjamin kualiti dan kebolehan pekerjaan. Tujuan daripada program latihan adalah untuk meningkatkan kompetensi dan kemahiran tenaga kerja di Malaysia. Okey, kemudian kita pergi kepada bahagian seterusnya, iaitu kompetensi berasaskan pekerjaan. Bagi menggariskan kategori kompetensi supaya lebih khusus, unit kompetensi kurikulum CCU dikeluarkan bagi merangkumi maklumat dan kemahiran khusus yang perlu dicapai oleh pekerja. Berikut merupakan modul unit kompetensi bagi Sijil Kemahiran Malaysia SKM. Kodnya adalah berbeza bagi setiap kategori. Dalam kajian ini, kami menggunakan kod bagi single phase wiring maintenance. Sebelum itu, apakah SKM? SKM adalah satu dokumen yang diiktiraf dan dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran iaitu JPK Malaysia. SKM menawarkan laluan kerja dan pembangunan diri yang setanding dengan laluan kerjaya berdasarkan kelayakan akademik. Terdapat 3 jenis kaedah pembelajaran SKM iaitu sistem latihan program bertauliah di mana mod pembelajaran adalah sepenuh masa dan separuh masa. Kemudian sistem latihan dual national SLDN, mod pembelajaran amali sebanyak 70% dan teori sebanyak 30%. Kemudian, pengiktirafan pencapaian terdahulu PPT yang menggunakan mod secara penilaian portfolio atau amali. Okey, ini merupakan Curriculum of Competency Unit bagi pemasangan penyelenggaraan elektrik satu fasa di Malaysia. Kita dapat lihat pada bahagian kompetensi unit, title iaitu Single Phase Wiring Maintenance adalah diambil daripada modul Curriculum Kompetensi yang berada di slide sebelumnya.
Okey, kemudian kita dapat lihat work activities merupakan proses ataupun kerja lengkap daripada permulaan hingga akhir yang menghasilkan sama ada produk, perkhidmatan ataupun keputusan. Okey, kolom seterusnya adalah related knowledge, pengetahuan bagi menyempurnakan work activities. Okey, kemudian apply skill, kemahiran yang diperolehi. Kemudian attitude, safety dan environment yang boleh dilihat dan diukur serta berkaitan dengan aktiviti kerja dan kemahiran. Okey, kemudian kita dapat lihat training hours adalah jumlah masa bagi pengajaran teori dan amali. Okey, kemudian bahagian assessment kriteria adalah elemen yang penting dan yang perlu dihasilkan daripada kemahiran untuk mencapai kompetensi aktiviti. Okey, credit hours adalah masa latihan. 1 jam kredit bersamaan dengan 10 jam. Okey, berikut merupakan 8 tahap bagi menentukan kemahiran pendawai. Semakin tinggi tahap pengajian, semakin luas kemahiran yang dikuasai yang akan membuka banyak peluang yang akan datang. Okey, di sini kita ada 8 tahap SKM. Okey, berikut merupakan proses mendapatkan lesen pendawaian bertauliah. PW dalam bidang elektrik. Bagi PW terdapat 6 peringkat. PW1 hingga PW6. Bagi kajian kes kami, ini adalah pada peringkat PW1 dan PW2 iaitu elektrik satu fasa. Seterusnya adalah kurikulum, pendidikan dan latihan vokasional TVET dan standard kemahiran pekerjaan kebangsaan NOS. Bagi mencapai hasil pembelajaran learning outcome yang telah ditetapkan iaitu Outcome Based Education OBE, terdapat 3 maklumat yang digunakan semasa proses pemetaan iaitu aktiviti kerja atau work activities yang mengambil kira aspek pengetahuan dan kemahiran. Kedua, Sijil Kemahiran Malaysia SKM yang menggariskan semua unit kompetensi supaya tercapai. Yang ketiga adalah unit kompetensi ataupun kompetensi unit CU adalah untuk mencapai aktiviti kerja. Okey, berikut merupakan kurikulum berdasarkan kompetensi di India bagi pendawai elektrik NSQF tahap 4 selama 2 tahun. Perbezaan COQ di India dan Malaysia adalah dari segi pemetaan yang dilaksanakan bagi mengukur kompetensi. Program latihan tersebut menggunakan penilaian formatif dan penilaian summatif. NOS bermula daripada Pra-Competency Based Training (Pra-CBT) pada tahun 1971, kemudian kepada Developing a Curriculum (DECUM) pada tahun 1992 dan bertukar kepada Developing Standard and Curriculum (DESCUM) dari tahun 2011 hingga sekarang. Teknik DECUM yang digunakan adalah untuk mereka bentuk kurikulum, menilai prestasi pekerja, mendokumentasikan pekerjaan, mengenal pasti keperluan latihan, memudahkan prosedur pengambilan pekerja dan mencipta ujian kompetensi. Seterusnya, saya akan membentangkan bagi isi 4.0 iaitu model kecekapan industri. 4.1 ini adalah menerangkan tentang pengenalan piawaian kompetensi kebangsaan untuk pemasangan dan penyelenggaraan elektrik satu fasa dalam industri adalah dikategorikan kepada kompetensi teras dan aktiviti kerja spesifik yang ditetapkan dalam Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan, juga dikenali sebagai National Occupation Skills Standard iaitu NOS. Seterusnya, Suruhanjaya Tenaga ST adalah Badan Kawal Selia Industri Tenaga Negara di Malaysia yang menetapkan piawaian kekompetenan dan juga penaung terhadap pekerjaan dalam bidang elektrik. Seterusnya, ini adalah merupakan senarai Badan Kawal Selia Industri Tenaga Negara di Malaysia selain daripada Suruhanjaya Tenaga ST iaitu yang pertama, Sarawak Energy Berhad SEB. Yang kedua, Peraturan Elektrik 1994. Yang ketiga, Akta Bekalan Elektrik 1990, Akta 447. Yang keempat, Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Yang kelima, Akta Kilang dan Jentera 1967 dan lain-lain. Seterusnya, ini adalah piawaian kompetensi pekerja di tempat kerja yang diambil daripada
sumber rujukan Skills for Employment Investment Program SEIP (DACA), Kompetensi Standards and Assessment Guide for Electrical Installation and Maintenance. Piawaian kompetensi terbagi kepada 4, iaitu yang pertama, membolehkan kelayakan yang diiktiraf industri diberikan melalui penilaian langsung kecekapan tempat kerja. Yang kedua, menyediakan set komponen konsisten dan boleh dipercayai untuk latihan, mengiktiraf dan menilai kemahiran orang ramai dan juga mempunyai bahan sokongan pilihan. Yang ketiga, menggalakkan pembangunan dan penyampaian latihan fleksibel yang sesuai dengan individu dan keperluan industri. Yang keempat, menggalakkan pembelajaran dan penilaian dalam persekitaran berkaitan kerja yang membawa kepada hasil tempat kerja yang boleh disahkan. Penilaian dan latihan dilaksanakan di tempat kerja berdasarkan organisasi latihan, semasa kerja atau melalui pengalaman kerja atau penempatan pekerja, simulasi kerja atau mana-mana gabungan ini. 4.2 ini adalah menerangkan tentang model kecekapan. Kurikulum latihan telah dibangunkan untuk memenuhi keperluan yang dikenal pasti dalam piawaian kompetensi dan 5 sijil yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, iaitu Sijil Kemahiran Malaysia SKM tahap 1, 2 dan 3 dan Diploma Kemahiran Malaysia DKM tahap 4 dan 5. Walau bagaimanapun, 2 sijil memenuhi keperluan latihan untuk lesen pemasangan dan penyelenggaraan elektrik satu fasa, iaitu sijil kompeten yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga ST. Di dalam jadual ini pula adalah menunjukkan penilaian berasaskan piawaian kompetensi teras yang dititik beratkan melalui 2 latihan, iaitu latihan luar kerja dan latihan semasa bekerja. Ini adalah merupakan perbezaan antara piawaian kompetensi teras dan aktiviti kerja spesifik. Piawaian kompetensi teras dalam sektor pemasangan dan penyelenggaraan elektrik satu fasa terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, lukisan satu fasa, yang kedua, lukisan pendawaian satu fasa, yang ketiga, sistem penyelenggaraan satu fasa, yang keempat, kawalan motor satu fasa. Seterusnya, aktiviti kerja spesifik adalah menunjukkan 4 contoh bagi piawaian kompetensi teras. Yang pertama, sediakan keperluan lukisan satu fasa. Yang kedua, sediakan keperluan pendawaian satu fasa. Yang ketiga, lakukan rutin pendawaian satu fasa. Yang keempat, sediakan keperluan pemasangan motor dan kawalan motor satu fasa. Model latihan pembangunan yang menunjukkan kemajuan pilihan untuk mencapai piawaian kompetensi bagi pelatih baharu yang memasuki sektor pemasangan dan penyelenggaraan elektrik satu fasa. 4.3 ini menunjukkan kecekapan pentaksiran. Terdapat 4 piawaian kompetensi teras dalam rajah 6 yang menjadi asas kepada pemasangan dan penyelenggaraan elektrik satu fasa dan juga pengiktirafan sebagai juruteknik elektrik dalam sektor pemasangan dan penyelenggaraan elektrik di premis pelanggan. Piawaian kompetensi teras ini seperti mana yang ditetapkan oleh Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan iaitu NOS. Yang pertama adalah lukisan satu fasa, yang kedua adalah lukisan pendawaian satu fasa, yang ketiga ialah sistem penyelenggaraan satu fasa, yang keempat kawalan motor satu fasa. Seterusnya, melengkapkan borang penilaian. Penilai dikehendaki melengkapkan borang penilaian untuk setiap piawaian kompetensi dan mengesahkan pencapaian yang berjaya. Apabila berjaya menyelesaikan semua piawaian kompetensi teras yang diperlukan untuk pemasangan dan penyelenggaraan elektrik satu fasa, penilai akan mengakui penyempurnaan dengan menandatangani lembaran ringkasan pencapaian yang terdapat dalam buku log pelatih. Borang penilai tersebut menjadi titik semak utama yang mesti dipertimbangkan dan ditandatangani oleh penilai semasa mereka membuat penilaian. Berdasarkan rujukan Skills for Employment Investment Program SEIP di DACA, mereka menetapkan elemen penilaian piawaian kecekapan. Kecekapan hendaklah dinilai berdasarkan yang pertama, pemerhatian iaitu observation. Penilai akan memerhati pelatih membuat persembahan. Yang kedua adalah kecekapan dari segi penyoalan oral question. Penilai akan bertanyakan soalan kepada pelatih. Yang ketiga, kecekapan dari segi demonstrasi kemahiran khusus
iaitu demonstration. Penilai melihat bagaimana pelatih melaksanakan prosedur atau mencipta produk akhir. Yang keempat, sijil pengiktirafan. Pelatih akan mendapatkan sijil berdasarkan penilaian bagi yang berjaya. Ini adalah merupakan contoh borang penilaian iaitu pemerhatian yang diambil daripada sumber rujukan Skills for Employment Investment Program SEIP Dhaka, Competency Standards and Assessment Guide for Electrical Installation and Maintenance dan juga Sijil Kemahiran Malaysia yang diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia. Akhir sekali adalah penilaian piawaian kecakapan spesifik. Penyediaan bukti panduan penilaian unit kompetensi dan mesti dikaitkan bersama dengan kriteria prestasi, asas yang memerlukan kemahiran atau pengetahuan sikap, aktiviti kerja dan aspek kriteria penilaian untuk piawaian. Dalam jadual berikut adalah panduan penilaian unit kompetensi bagi pemasangan dan penyelenggaraan elektrik satu fasa yang diambil daripada Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan iaitu NOS. Seterusnya, penilaian unit kompetensi mesti memenuhi keperluan minimum mengikut standard yang ditetapkan. Apabila berjaya melengkapkan setiap piawaian kecakapan, penilai akan dikehendaki melengkapkan borang penilaian dan menyimpan satu salinan keputusan untuk rekod mereka sendiri. Borang penilaian tersebut boleh didapati di belakang buku log pengalaman kerja dan pencapaian pelatih atau disediakan oleh penilai di mana tiada buku log diselenggara oleh pelatih. Melalui hasil keputusan temu bual industri, beberapa kepentingan kompetensi di dalam pekerjaan ini dapat dilihat. Kompetensi yang ditetapkan bagi sesebuah syarikat dapat berfungsi sebagai penanda aras justru membantu dalam mengekalkan dan membangun pembangunan pekerja atau sesebuah organisasi. Kepentingan kompetensi yang ditetapkan ini dapat dibahagikan kepada 3 buah pihak yang menerima kepentingan. Pertama, majikan, kedua, pekerja dan ketiga adalah institusi latihan kemahiran atau pelatih kemahiran. Pertama, majikan dapat menggunakan standard kompetensi yang telah ditetapkan sebagai panduan. Panduan di dalam menyenaraikan tugas dan skop kerja pekerja. Selain itu, skop kerja dan tugasan ini perlu diagih-agihkan sama rata mengikut kecekapan dan efisiennya seseorang pekerja itu. Selain daripada itu, kompetensi yang telah ditetapkan boleh digunakan oleh majikan sebagai panduan untuk menilai prestasi pekerja di dalam syarikat. Penilaian ini boleh dilaksanakan di dalam tempoh percubaan atau kenaikan pangkat. Akhir sekali, kompetensi yang telah ditetapkan ini juga dapat memberikan manfaat kepada majikan dalam meningkatkan kualiti produktiviti serta meningkatkan daya saing terhadap syarikat lain. Yang kedua, kepentingan ini dapat memberikan manfaat kepada pekerja. Standard kompetensi yang telah ditetapkan dapat memberikan gambaran dan panduan kepada pekerja dalam mendapatkan maklumat penuh tentang skop tugasan mereka dengan lebih jelas. Justru, kompetensi yang ditetapkan juga dapat meningkatkan prestasi kerjaya seseorang individu. Selain daripada itu, standard kompetensi yang telah ditetapkan boleh digunakan oleh pekerja dalam meningkatkan peluang kerjaya mereka dalam bidang berkaitan. Sekali, prestasi dan hasil kualiti kerja seseorang pekerja juga boleh dinilai menggunakan standard kompetensi. Di dalam menjalankan kajian kes ini, terdapat 2 orang responden yang memberikan kerjasama kepada kami dalam mencari penilaian kompetensi dan keterampilan di dalam bidang industri elektrik. Pertama adalah Encik Muhammad Faris bin Zulkifli berumur 38 tahun, merupakan seorang pengurus fasiliti di syarikat Steknotech dan mempunyai pengalaman pekerjaan selama 14 tahun. Yang kedua, Encik Muhammad Fauzan bin Hashim
berumur 35 tahun, sama juga Facility Manager, mempunyai pengalaman 14 tahun juga. Di dalam menjalankan kajian kes ini, terdapat 2 orang responden yang memberikan kerjasama kepada kami dalam mencari penilaian kompetensi dan keterampilan di dalam bidang industri elektrik. Pertama adalah Encik Muhammad Faris bin Zulkifli, berumur 38 tahun, merupakan seorang pengurus fasiliti di syarikat Steknotec dan mempunyai pengalaman pekerjaan selama 14 tahun. Yang kedua, Encik Muhammad Fauzan bin Hashim, berumur 35 tahun, sama juga Facility Manager, mempunyai pengalaman 14 tahun juga. Menerusi maklumat yang diperolehi daripada wakil syarikat Steknotec iaitu Encik Fauzan dan Encik Faris, tiada spesifikasi yang mereka rujuk untuk menilai kompetensi di dalam syarikat mereka. Namun, kompetensi yang boleh dijadikan panduan dalam proses pelantikan pekerja baru ataupun kenaikan pangkat boleh dilihat melalui Suruhanjaya Tenaga. Suruhanjaya Tenaga adalah merupakan sebuah pihak yang bertanggungjawab mengawal selia sektor tenaga khususnya di dalam industri pembekalan elektrik dan gas di Semenanjung Malaysia. Menurut Encik Fauzan juga, pengurus fasiliti Steknotec, sebarang sijil perakuan kekompetenan elektrik ini hanya dikeluarkan oleh Suruhanjaya Tenaga. Oleh hal yang demikian, mereka bersetuju bahawa syarikat Steknotec menggunakan standard. Oleh hal yang demikian, kedua-dua responden mewakili syarikat Steknotec berpendapat bahawa kerjaya berkaitan industri pembekalan elektrik, lebih-lebih lagi dalam profesyen pemasangan dan penyelenggaraan elektrik satu fasa level 2 ini, boleh diselarikan dengan tahap kompetensi melalui pentauliahan Suruhanjaya Tenaga, ST. Di dalam klasifikasi kekompetenan Suruhanjaya Tenaga Elektrik, terdapat 2 buah bahagian yang dapat dibahagikan adalah pertama, kekompetenan pendawaian elektrik dan kedua adalah kekompetenan penjaga jentera elektrik. Di dalam kajian kes ini, fokus utama adalah PW1 dan PW2, iaitu mendawai pendawaian satu fasa tanpa endorsement dan PW2 mendawai dan kawal selia pendawaian satu fasa dengan endorsement. Berikut merupakan syarat-syarat bagi pemohonan menduduki peperiksaan perakuan kekompetenan pendawaian elektrik menurut Peraturan 50, Peraturan Elektrik 1994 dan pindaan-pindaannya menerusi laman web rasmi ST. Syarat kelayakan bagi seseorang individu itu dapat diiktiraf sebagai orang berkompeten dalam pendawaian satu fasa ini dapat dibahagikan dengan beberapa syarat. Antaranya, individu tersebut adalah merupakan seorang warga negara Malaysia dan tidak kurang daripada 18 tahun. Syarat kelayakan pendidikan minima yang telah ditetapkan bagi ST adalah tamat tingkatan 5 Sekolah Bantuan Kerajaan. Seterusnya, mereka juga perlu mempunyai pengalaman kerja yang berkaitan dengan pendawaian elektrik selama 2 tahun dengan kontraktor elektrik atau unit pendawaian persendirian yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga. Seterusnya, individu yang boleh dikategorikan sebagai orang berkompeten dalam PW1 ini mempunyai pengetahuan yang cukup tentang pertolongan cemas, pemulihan pernafasan dan rawatan ketika renjatan elektrik berlaku. Tambahan pula, pendawai fasa tunggal ini juga memerlukan pengetahuan yang cukup tentang akta dan apa-apa peraturan yang dibuat di bawahnya. Berikut merupakan pengecualian bagi menduduki peperiksaan kompeten PW1. Pertama,
Pemohon yang mempunyai sijil SKM peringkat pertengahan ataupun tahap 2 yang mempunyai pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 tahun dengan kontraktor elektrik yang berdaftar dengan ST selepas pemegang SKM selama 1 tahun. Kedua, pemohon tersebut mestilah tamat tingkatan 5 sekolah bantuan kerajaan. Seterusnya, calon-calon yang berhasrat mendapatkan perakuan kompeten PW2 hendaklah menduduki peperiksaan lisan dan jika mereka gagal peperiksaan lisan tersebut, calon hanya akan mendapat PW1 sahaja. Akhir sekali, mana-mana calon yang hendak mendapatkan PW2, mereka perlulah membayar sejumlah wang seperti berikut. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menerangkan mengenai penilaian kompetensi untuk memohon jawatan juruteknik elektrik. Dalam syarikat yang telah kami temu bual, terdapat beberapa fasa yang akan dilalui oleh pemohon. Fasa yang pertama adalah fasa temuduga. Pemohon akan ditemuduga oleh syarikat untuk mengenal pasti tahap kompetensi pemohon. Di dalam fasa ini, syarikat akan menilai dari segi komunikasi dan juga sijil yang disediakan oleh pemohon. Sijil tersebut perlulah diiktiraf oleh Suruhanjaya Tenaga. Kemudian, jika pemohon berjaya melepasi fasa ini, pemohon akan diberikan tempoh percubaan sebelum diambil sebagai pekerja tetap. Tempoh percubaan ini adalah dalam masa 3 hingga 6 bulan. Jika pemohon menunjukkan prestasi yang baik, pemohon akan diserap sebagai pekerja tetap. Jika tidak, pemohon tidak akan diterima. Semasa tempoh percubaan, syarikat akan mengambil maklum balas daripada pelanggan dan juga rakan sekerja pemohon untuk mengetahui prestasi dan hasil kerja pemohon. Sama adakah hasil kerja pemohon layak untuk jawatan tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai penilaian kompetensi untuk memohon kenaikan pangkat di dalam industri. Hasil temubual kami telah dapati bahawa dalam syarikat ini terdapat beberapa penilaian yang akan dijalankan sebelum disahkan untuk pekerja memohon kenaikan pangkat. Yang pertama ialah kekosongan jawatan. Syarikat akan melihat jika ada kekosongan jawatan ataupun tidak. Sekiranya memiliki kekosongan, maka pemohon boleh memohon kenaikan pangkat tersebut. Seterusnya, pengalaman bekerja pemohon. Pengalaman bekerja juga akan dinilai kerana seseorang individu yang mempunyai pengalaman bekerja yang lama akan menghasilkan dan akan memiliki hasil kerja yang bagus dan kemas. Kemudian, syarikat akan menilai kompetensi melalui sijil tambahan. Hal ini kerana jika pemohon memiliki sijil tambahan yang bersesuaian, ianya menunjukkan bahawa pemohon sudah menguasai kompetensi yang diperlukan dalam jawatan yang ingin dijawat. Dan yang terakhir, syarikat akan memberikan tugasan khas kepada pemohon. Ini bertujuan untuk mengetahui adakah hasil kerja pemohon layak untuk menjawat jawatan tersebut ataupun tidak. Pemohon akan dinilai dari segi kecekapan melaksanakan kerja, kekemasan dan juga kepantasan melaksanakan kerja. Serta adakah pemohon melaksanakan langkah-langkah keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang terakhir, cadangan hasil temubual. Setelah kami menemubual Encik Ahmad Faris bin Zulkifli, pengurus syarikat Teknotech Sedia Berhad, terdapat beberapa cadangan hasil daripada temubual tersebut. Yang pertama adalah penerapan budaya adaptasi dalam diri setiap pekerja. Hal ini kerana dengan adanya kemahiran adaptasi di tempat kerja, ianya dapat meningkatkan produktiviti serta dapat mendorong persatuan di dalam kalangan staf. Selain itu, budaya kerja yang memupuk adaptasi akan mendorong para staf untuk bekerja bersama-sama dan dapat mengatasi cabaran dalam suasana yang berubah dengan cepat serta dapat menghasilkan kerja yang lebih baik. Selain itu, syarikat juga boleh menyediakan peluang kursus ataupun bengkel latihan kemahiran yang berkaitan dengan tuntutan pekerjaan. Latihan tersebut hendaklah selaras dengan matlamat yang meningkatkan kecekapan pekerja. Dengan adanya latihan ini,
Ianya juga akan meningkatkan lagi kualiti pekerja serta ianya akan menambah baik hasil produk syarikat. Seterusnya, syarikat juga boleh menyediakan mentorship dan coaching kepada setiap pekerja. Ini bertujuan untuk memberi peluang kepada pekerja untuk belajar daripada pekerja yang sudah berpengalaman dalam bidang penyelenggaraan elektrik. Dalam bimbingan ini, mentor akan memberikan nasihat dan pengalaman peribadi untuk membantu pekerja dalam membangunkan pemahaman yang lebih mendalam tentang persekitaran kerja. Justeru itu, mentor akan membantu pekerja untuk mengenal pasti matlamat, mengatasi cabaran serta dapat merancang tindakan yang perlu diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dan akhir sekali, syarikat juga boleh melaksanakan pemantauan hasil kerja pekerja dengan menyediakan petunjuk untuk mengukur hasil kerja pekerja. Ini secara tidak langsung dapat melihat sejauh mana peningkatan kecekapan pekerja.